Hai, Assalamualaikum semua. Okey, setelah lebih kurang 3 minggu break, for cuti akhir tahun. So sekarang cikgu nak share dengan hampa semua bagaimana kita nak faham graf kadar tindak balas. Okey. So kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, so seperti yang anda masih ingat, okey, baik untuk pelajar SPM batch 2020 ataupun 2021, okey, bab ni ada kaitan dengan kadar tindak balas. Okey, di mana yang pertama sekali anda kena faham apa faktor yang terlibat dalam usaha untuk memberi kesan, impact kepada kita punya graf. Okey, so cara nak ingat senang je, KSSM. Okey, so macam biasa, K ni akan stands for kepekatan. Okey, so kepekatan bahan akan meningkat. So bila kepekatan bahan meningkat, maknanya kadar tindak balas pun meningkat. Okey, check. Alright, so nombor 2, size, iaitu semakin kecil saiz bahan tindak balas, bermakna kadar tindak balas pun akan meningkat. Okey. S seterusnya adalah suhu. Okey, so suhu yang tinggi akan menyebabkan tindak balas juga menjadi cepat. Okey, atau kadar tindak balas akan menjadi meningkatlah. Dan juga kehadiran mangkin. Okey, so ada mangkin, adakah dia akan facilitate kita punya tindak balas? Okey, facilitate ni maksudnya membantu tak cepatkan tindak balas kita. Ingat ya, mangkin tak main peranan, tak take part dalam kita punya reaction. Dia hanya bantu untuk cepatkan sahaja. Maknanya mangkin tidak akan masuk dalam bahan tindak balas untuk menjadi hasil baru. Okey, dia cuma ada di situ sahaja. Okey, so di sini KSSM. Okey, adalah faktor yang terlibat dalam kadar tindak balas. Okey, so untuk T kita tak bincangkan dan tekanan tidak dibincangkan. Alright. So seterusnya, bila anda lihat di sini, ini merupakan satu bentuk umum graf lah. Okey, so biasanya kita akan ada, okey, yang pertama sekali bila kita nak buat graf ni, kita kena ada paksi lah. Okey, so kena ada paksi X, kena ada paksi Y. So yang mencancang ni adalah Y, okey, dan horizontal ni adalah mendata lah, okey. Itu adalah paksi X lah. Okey, so kalau anda nak faham, okey, so biasanya paksi Y, okey, ada kaitan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan X biasanya adalah manipulasi lah. Okey, pemboleh ubah manipulasi di mana kita akan kontrol. Di sini yang kita kawal adalah masa lah. Okey, so kita akan bincangkan. Okey, di sini merupakan kawasan kecerunan graf yang paling tinggi. Maknanya kamu nampak dia meningkat, dia menaik secara cepat. Okey, so di sini dikatakan sebagai tindak balas paling cepatlah pada peringkat awal. So dinamakan pada titik ini sebagai T1. Okey, so semakin dia ke atas, okey, anda akan lihat dia semakin berkurangan. Kecerunan graf semakin berkurangan. Okey, sebab apa? Mungkin bahan yang kita guna pun dah nak semakin habis. Okey, so that's why tindak balas pun akan menjadi perlahan pada peringkat ini. Ni. Okey, so saya lorekkan di sini. So ini menunjukkan tindak balas menjadi perlahan dan akhirnya dia akan mula berhenti pada X yang saya bulat ni dan kita akan dapat sama sahaja. Okey, di mana grafnya akan menjadi mendata. Okey, pada saat ketiga ni, saat yang ketiga lah, T3. Okey, bukan saat ketiga lah, maknanya lingkung masa yang ketiga tu. So graf akan menjadi mendatar. Okey, so bermakna bahan tindak balas kita dah habis kita gunakan. Okey, dan tak ada lagi tindak balas yang terhasil. So that's why kecerunan graf kita menjadi sifar. Okey, kosong sebab dah tak ada tindak balas. Kenapa tak ada tindak balas? Bahan tindak balas sudah habis digunakan dalam reaction kita. Okey, so ini adalah bentuk graf yang biasa kita dapatlah. Okey.
Seterusnya, okey, ini adalah tadi yang saya kata bentuk graf kita yang biasalah. Okey, tetapi biasanya dalam soalan esei lah, okey, ataupun structure pun kadang-kadang dia boleh keluar juga. Okey, dalam soalan esei ni, okey, kita biasanya tak akan bagilah, jaranglah ada soalan yang hanya ada satu lengkuk graf saja kan. Biasanya at least lah dia akan bagi dua macam ni. Okey, ataupun 3 ataupun 4. More complicated. Okey. Alright. So di sini pada saya nak kamu dapat kenal lah pada bahagian ini. Okey. Ini adalah kecerunan graf kan pada bahagian kan dikatakan sebagai kecerunan paling tinggi. Okey, so di mana dia ditentukan oleh 4 faktor tadi. Okey, so katakanlah yang ni 2, okey, sini 2 kan. Okey, dan ini 1. So agak-agak kamu antara 1 dengan 2 yang mana mempunyai kecerunan yang paling tinggi. So adalah 2 adalah kecerunan mempunyai kecerunan graf yang paling tinggi. Kenapa? Okey, so cuba kaitkan dengan 4 faktor tadi iaitu KSSM. Okey, sama ada kepekatan ke ataupun suhu ke, saiz ke ataupun kehadiran mangkin. So di sini anda boleh kaitkan dengan 4 faktor tadi. Okey, seterusnya akan terjadi perbezaan pada masa kecerunan graf tu sifar tu dia akan berbeza. Okey. Mungkin pada alright, you tengok. Pada saat ni yang kedua dia dah jadi sifar. Tapi kalau dia ni bermula pada pada lengkungan graf yang pertama pada point ni dia jadi kosong. Tapi kalau untuk lengkuk graf yang labelnya 2 tu dia bermula pada yang ni. Okey, so kenapa terjadinya perbezaan tu? Sebab di sini anda kena bezakan dari segi bilangan mol dia. Okay, so maybe 2 ni bilangan mol dia lebih higher. 1 bilangan mol lebih rendah. Okay, so bila bilangan mol ni perlu diingatkan kita ada 2 formula kan. So baca soalan, okay, and then try to figure out. Kalau dia adalah cecair, okay, formula yang kita nak cari bilangan molnya adalah N sama dengan mV per 1000. Tetapi katakanlah dia adalah pepejal, okay, alright. So, yang ni saya kata benda alih lah benda alih lah. Okay, could be gas somewhere. Okay, atau bilangan mol ni boleh juga ditentukan di mana jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, pun boleh juga. Alright, so either one lah. So, this one, perbezaan di sini disebabkan oleh bilangan mol dan perbezaan kecerunan di sini disebabkan oleh KSSM tadi. Okay, so penting anda figure dalam anda punya graf. Apa permintaan graf? Apa permintaan jawapan kita lah. Kalau kita baca graf pun tak pandai, so memang totally out. Okay, alright, so macam ni. So nampak? Ini contoh. Okay, so contoh. Okay, daripada contoh ni, apa yang anda boleh lihat? So, kita lihat kita ada 2 lengkuk. Yang warna biru tu lengkuk yang nombor 1 dan lengkuk yang kedua. So, kedua-duanya kita nak collect karbon dioksida dan kita tetapkan. Okay, so ni manipulatif. Alright, manipulasi. Pemboleh-ubah manipulasi di mana kita orang kata tetapkan masa lah. Kita kawal masa. Alright, so somehow di sini tadi kalau kita back kepada slide ni. So di sini kita kena tentukan KSSM-nya. So which part do you think? Okay, kalau karbon dioksida. Contoh, maybe dia ada berlainan. Eksperimen apa ni yang menyebabkan pengumpulan karbon dioksida? Okay, so try to figure out what kind of eksperimen di mana kita akan mengumpulkan karbon dioksida. So maybe ada perbezaan apa? Perbezaan dari segi kepekatan. Okay, so di sini kita tentukan KSSM. Which one? Okay, anda tentukan. Dan di sini tadi adalah perbezaan dari segi bilangan mol. Okay, so it's either mV per 1000. So, cikgu mana nak dapat tahu bilangan mol ni? So, read the question lah. So,
Memang pelajar tak suka baca soalan. Tak tahu dia suka gambar kan? Dia tengok gambar dia dah gelabah dah. So baca soalan anda boleh dapat maklumat di situlah. Atau okay, N sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar pun boleh juga. Alright, so depends lah. Okay, so di sini ada perbezaan bilangan mol dan di sini adalah disebabkan oleh KSS, KSSM. Okay, so boleh selesaikan graf ini dan anda boleh tulis esei yang sangat baik. InsyaAllah. Okay, alright, so ini pun sama juga. So ini ada different, sama pula kan? Tak sama ni. Okay, so ni ada different sikit. Kenapa dia punya graf semakin ke bawah? Okay. Kenapa dia semakin ke bawah ni? Okay, so actually, okay, so semakin ke bawah, dia sama je lah. Dia macam graf yang saya tunjukkan tadi ni. Okay, di mana dia terbalik. Okay, so di sini kita akan tengok jisim kalsium karbonat yang dihasilkan. Okay, is it dihasilkan? Bukan dihasilkan ni. Okay, so maksudnya